Okey, kenapa kasih hari ni? Sebab kita nak bercerita tentang hashtag Pak Emma Safety First. Assalamualaikum semua followers Pak Emma. Okey, anda bersama saya Mami Fatin dalam Pak Emma Go Live bersama dengan Mami Fatin. Okey, sebelum kita start hari ni, okey, nak minta semua untuk subscribe dulu majalah Pak Emma dekat YouTube. Okey, subscribe sekarang. Okey. Alright, so sekarang ni followers semua boleh tengok kat depan ni kita ada satu jenama kasih. Hai. Awak tak hai dulu? No. Okey, kat depan ni kita ada satu jenama kasih yang agak terkenal. Okey, kenapa kasih hari ni? Sebab kita nak bercerita tentang hashtag Pak Emma Safety First, yang mana Pak Emma sangat menggalakkan untuk kita menjaga keselamatan anak-anak, tak kisahlah di dalam rumah, di luar rumah, ataupun di dalam kenderaan, ataupun apa sahaja keselamatan yang melibatkan anak-anak. Okey, alright, sebelum saya review satu brand kasih yang kat depan kita ni sekarang ni, okey, saya nak bercakap dulu sedikit info tentang kasih, yang mana saya rasa semua orang tahu kepentingan kasih untuk menyelamatkan nyawa anak kita bila kita bawa kereta, nak drive kan. Sangat penting sebab takkanlah kita nak pegang anak kita. At least kalau dia duduk dalam kasih, dia akan lebih selamat. Macam saya cakap tadi, ramai yang tahu tentang kepentingan kasih, tapi banyak kesalahan-kesalahan yang selalu kita buat yang kita tak sedar sebenarnya. Walaupun kita ada kasih, walaupun kita letak anak kita dalam kasih, tapi kalau kita buat kesalahan ni, kasih tu sebenarnya tak ada function pun untuk anak kita. Antaranya yang biasa famous, ibu bapa tak ambil tahu tentang berat anak dan yang sesuai untuk kasih mereka. Ada yang beli terlalu besar kasih, kiranya macam nak ambil jalan mudah yang boleh pakai sampai besar, tapi sebenarnya tak sesuai. Ambil umur yang lebih besar daripada umur anak, ataupun berat anak lebih ringan daripada sepatutnya anak duduk dalam kasih tu. Contoh, anak dia newborn tapi dia beli untuk 9 kg ke atas. Jadi sangat tak sesuai lah, sebab baby nanti kecil je dalam kasih tu. Bila nak ikat tali pinggang dia tu tak sesuai, tak betul-betul kemas, dan boleh mengakibatkan kalau kita brake, emergency brake, baby tu tercampak ke depan. Jadi itu yang boleh memudaratkan baby lah. Okay, and then cara pemasangan pun tak betul. Ada yang hanya letak baby tapi tak pakaikan dia tali pinggang ni. Jadi itu antara kesalahannya lah. Okey, yang seterusnya, kita parents ni lepas beli, kita tak baca buku panduan yang diberikan. Buku ni sangat wajib sebab kat dalam ni lah cara kita macam mana kita nak install kasih ni dekat kereta. Salah pasang pun tak boleh, sebab kalau salah pasang kasih ni longgar, kalau terjadi accident atau sebagainya, akan memudaratkan si anak lah. Kerusi ni boleh bergerak daripada tempat duduk dia. Jadi wajib baca, sebab cara pemasangannya pun berbeza. Kalau baby yang kosong, newborn, facing ke depan, facing ke belakang. So maksudnya baby akan menghadap ke cermin belakang. Kalau yang dah besar sikit, dia baru boleh menghadap ke depan. Jadi semua info-info penting yang dalam buku manual ni, buku manual ni sangat penting baca macam mana cara nak pasang supaya kasih kita berada dalam keadaan yang selamat untuk digunakan. Okey, alright. So macam yang kat sini ada disediakan sekali buku panduan. Seterusnya, ini kesalahan yang besar yang selalu kita buat. Biasalah kan kita as a parents nak drive, kalau boleh nak tengok anak kat sebelah. Jadi kita letak kasih ni dekat bahagian penumpan depan. Jadi sebenarnya itu bahaya, sebab bila berlaku accident, airbag yang terdapat dekat depan tu sebenarnya boleh mencederakan baby kita. Imagine kalau airbag tu boleh mencederakan kita,
pemandu kat depan tu boleh menyakitkan dada kita. Imagine kalau baby tu newborn yang masih kecil, body dia pun masih lembut, imagine dia boleh tercampak. Kalau kena di bahagian hadapan boleh menyebabkan lebam di bahagian muka, jadi boleh menyebabkan pendarahan dan sebagainya. Jadi airbag tu sangat kuat, kelajuan dia boleh menyebabkan pelbagai implikasi lah kepada baby. Jadi ingat, jangan letak di bahagian hadapan. Yang ini biasanya ramai parents buat, jadi kalau boleh jangan letak di bahagian hadapan. Ada juga yang letak di bahagian hadapan tapi tak pakaikan tali pinggang yang betul dekat anak pun salah juga. Dahlah satu kesalahan letak anak di bahagian hadapan. Lepas tu tak pakaikan pula tali pinggang ni, kalau tercampak ke depan, cermin depan, itu sangat bahaya. Okey, seterusnya yang ini pun biasanya famous, biasa kita sentiasa lakukan adalah menukar aksesori di bahagian depan, di bahagian dalam kasut baby ni. Sebenarnya salah sebab setiap fungsi yang telah disediakan ataupun yang telah dipasang di bahagian kasut sebenarnya telah diuji dan dijamin selamat. Jadi bila kita tukar aksesori dia, terutama di bahagian tali pinggang ni, sebenarnya boleh membahayakan bayi itu sendiri. Sebab pada kes ibu dia tukar yang kat bahagian depan ni dengan bulu kambing biri-biri, bila berlaku aksiden, bulu kambing tu sangat licin dan menyebabkan bayi dia terkeluar daripada kasut. That's why dia adalah salah. Dan satu lagi yang famous sangat, bila baby tu newborn, dia masih kecil, ibu-ibu suka letak pelapik dekat dalam tu, sama ada kain lampin ataupun bantal, sebab takutlah baby tenggelam jatuh ke dalam. Sebenarnya dia dicipta untuk, fungsi dia adalah untuk melindungi bayi daripada tercampak atau terkeluar daripada kasut. Sebab tu dia melengkung ke dalam untuk newborn. That's why dia telah dibuat mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi jangan kita suka ubah, jangan suka-suka kita tambah. Okey, yang ini kena take note. Okay, dan yang terakhir, poin yang terakhir sebenarnya banyak lagi, tapi saya share sedikit. Kalau nak dapatkan lebih info, boleh ke www.majalahpama.my. Kat situ ada pelbagai artikel berkenaan dengan kasut, cara penggunaan dia dan sebagainya. Dan yang poin yang terakhir saya akan share adalah penggunaan kasut yang second hand ataupun penggunaan kasut yang telah usang. Okey, saya tahu ramai yang cuba membeli ataupun telah membeli kasut yang telah usang. Tak salah, tapi pastikan kasut tersebut masih mempunyai, orang kata, ciri keselamatan yang betul dan juga tidak mengalami sebarang kemalangan dan sebagainya. Sebab apabila berlaku kemalangan, kereta tu berlaku kemalangan, kasut yang telah digunakan dia telah menyempurnakan ciri keselamatan dia. Jadi bila kiranya kasut tu sebenarnya tak valid untuk kegunaan yang seterusnya. Jadi elakkan membeli kasut second hand, sebabnya ciri-ciri dia, kalau salah satu ciri dia telah terguna ataupun telah diguna pakaikan, jadi dia sebenarnya telah menyempurnakan orang kata ciri keselamatan dia. Jadi untuk next baby tu tak boleh digunakan lagi lah, tak valid. Okey, macam saya dah cakap tadi, ada beberapa kesalahan dalam kita menggunakan kasut ataupun memilih kasut untuk anak. Okey, so sekarang ini dia produk kat depan saya, satu jenama kasut yang terkenal tetapi harganya sangat mampu milik. Jom kita tengok apa kelebihan kasut ni. Jom. Dapat sikit. Okey, ini adalah antara part yang ada dalam kasut. Okey, yang seperti yang anda nampak sekarang, ini dia head rest dia yang boleh anda laraskan. Kerusi ni boleh anak anda boleh duduk sehingga berat dia sehingga 18 kg. Dia ada tulis di tepi ni, tapi sebelum tu saya nak ke sini dulu. Okey, yang ini boleh adjustkan. Okey, nampak tak? Kat belakang dia ada yang ini, boleh adjust untuk laraskan mengikut ketinggian kepala anak lah. Okey, kalau dia masih kecil, dia berada di 9 kilo, boleh laraskan ke bawah. Kalau nak dia dah tinggi, boleh laraskan sedikit ke atas, sedikit ke atas, macam tu. Okey, yang ini boleh digunakan dari grup 1 hingga grup 3, daripada berat dia 9 kilo hinggalah 36 kilo. Okey, yang ini boleh dilaraskan. Dan kemudian yang kedua, kita nampak kat sini, sebab dia warna hitam, so dia tak nampak sangat.
Okey, yang ini pula, okey, kalau boleh nampak yang ini dengan ini, nampak kan yang ini dengan ini adalah head bag guide group 1, group 2 dan group 3, yang mana dia sesuai untuk anak yang berat dia 15 kilo hingga 36 kilo, yang mana usia dia antara 4 tahun hingga 12 tahun. Bila kita kalau macam ni untuk anak yang masih kecil, yang ini yang 4 tahun hingga 4 tahun hingga 12 tahun, yang mana kepala dia semakin tinggi, jadi boleh masukkan seat bag kita yang dekat cushion tu dekat sini. Okey, alright, kita tengok apa lagi yang ada. Dia ada comfortable cushion, yang mana dia sangat selesa lah untuk anak, jadi tak adalah sakit kan anak duduk. Okey, yang mana cushion ni kita boleh cabut dan kita boleh basuh, so tak ada masalah lah. Okey, dan dia ada juga 5 sistem harness dia. Okey, dan dia ada juga adjuster di bawah cushion ini. Tak boleh nampak maksudnya nanti kita boleh adjust lah nak tarik dia. Okey, nanti kita akan tunjukkan bila kita nak pasang nanti. Okey, alright, so dekat tepi dia pula, okey, nampak dekat sini dah ada instruction dia, group 1 9 hingga 18 kg, yang mana cara pasang dia adalah semacam ni. Okey, tali pinggang keselamatan melalui bahagian belakang dekat sini. Okey, yang ini dia panggil looking clip, yang mana dia boleh orang kata boleh mengikat ataupun clip dengan lebih kuat tali pinggang keselamatan tersebut. Dan di bawah ni adalah grup 2 dan 3, yang mana 15 kilo hingga 36 kilo. Cara pemasangan ni pula lain, yang mana macam saya cakap tadi, tali pinggang akan melalui bahagian depan ni lah. Okey, bahagian ini. Nampak kan? Okay, alright, so dekat tepi ni ada tempat untuk kita letak botol air anak dan juga botol susu. Kat bahagian belakang juga, okay, nampak kan? Kat bahagian belakang ni, okay, yang macam saya cakap tadi, yang ini boleh adjust untuk melaraskan bahagian kepala anak. Alright, yang ini adalah tali. Okay, 5 harness tali dia tu. Okay, dan juga looking clip yang ini untuk, macam saya cakap tadi, untuk lebih untuk klip tali pinggang keselamatan anak. Okey, kita akan pasang sekejap lagi untuk tunjuk cara pemasangan di dalam kereta. Alright.